Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Dunia 11 Pagi. Kesatuan Eropah EU menyifatkan kes hepatitis dalam kalangan kanak-kanak di rantau itu sebagai satu masalah kesihatan awam yang membimbangkan. Pusat Pencegahan dan Kawalan Penyakit Eropah ECDC mengesan 191 kes hepatitis dilaporkan di seluruh dunia sejak akhir bulan lalu, kebanyakannya di Eropah. Ini dengan beberapa kes mengakibatkan kegagalan hati dan memerlukan pemindahan dilakukan. Dalam satu kenyataan, ECDC memaklumkan penyakit jarang berlaku itu memberi risiko yang lebih tinggi kepada kanak-kanak. Kes hepatitis dalam kalangan kanak-kanak pertama kali dikesan di Scotland 31 Mac lalu dan lebih 100 kes dilaporkan di Britain. Setakat ini seorang kanak-kanak maut. Dalam perkembangan lain, Amerika Syarikat tidak akan membiarkan Rusia menggunakan ugutan pemotongan gas dan minyak untuk memberi tekanan kepada Eropah agar menarik balik sekatan yang dikenakan terhadapnya. Presiden Joe Biden menegaskan Washington tidak akan membenarkan Moskow menggunakan bahan bakar bagi mengelak daripada menerima akibat tindakan mereka. Rusia yang berdepan dengan tekanan antarabangsa susulan pencerobohannya di Ukraine telah memotong bekalan gas ke Bulgaria dan Poland Rabu lalu. Kedua-duanya anggota EU dan NATO. Sementara itu, Rusia meneruskan serangan ke tengah Kiev, mencederakan 10 orang. Serangan dilakukan ketika lawatan Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB ke ibu negara Ukraine itu. Menurut Agensi Perkhidmatan Kecemasan, 2 letupan kuat menggegarkan bandar Kiev pada pukul 5:15 petang waktu tempatan. Peluru berpandu yang dilepaskan mengenai satu blok pansapuri 25 tingkat. Sebanyak 12 jentera bomber bergegas ke lokasi kejadian. Datuk Bandar Kiev, Vitali Klitschko, kemudiannya mengesahkan serangan Moskow mengenai 2 buah bangunan kediaman di daerah Shevchensky. Dalam pada itu, misi pemerhati Pertubuhan Keselamatan dan Kerjasama Eropah OSCE di Ukraine berakhir selepas 8 tahun beroperasi. OSCE dalam satu kenyataan menyebut ia akan mengambil langkah segera untuk menamatkan misinya selepas Rusia memveto pelanjutan misi berkenaan dalam mesyuarat bulan lalu. Misi OSCE ke Ukraine bermula pada tahun 2014 selepas kumpulan pemisah yang disokong Rusia melancarkan pemberontakan di timur. Pertubuhan yang mempunyai 57 anggota dari 3 benua itu merupakan satu-satunya organisasi yang memantau konflik di lapangan. Britain akan menguatkuasakan undang-undang pencari suaka yang baharu walaupun mendapat kecaman dan didakwa mencabuli undang-undang antarabangsa. Ia selepas mendapat kelulusan Parlimen Rabu lalu. Setiausaha Dalam Negeri, Priti Patel menyifatkan Akta Kewarganegaraan dan Sempadan 2022 itu merupakan satu perubahan besar yang bersesuaian dengan abad ke-21. Akta tersebut memperuntukkan hukuman penjara seumur hidup terhadap individu yang disabitkan bersalah dalam pemberdagangan manusia. Mereka yang tiba secara haram ke Britain juga boleh dikenakan hukuman penjara dibimbangi akan digunakan terhadap pencari suaka. Akta berkenaan juga memberi lebih kuasa untuk mempercepatkan proses penghantaran pulang migran yang gagal mendapat suaka serta penjenayah asing yang berbahaya. Beralih ke perkembangan sukan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester United dan Chelsea berkongsi satu mata selepas kedua-dua pasukan seri 1 sama di Old Trafford awal pagi tadi. The Blues terlebih dahulu di depan menerusi gol pemain pertahanan Marcos Alonso pada minit ke-60. United bagaimanapun menyamakan kedudukan 2 minit kemudian hasil jaringan Cristiano Ronaldo. Dalam saingan separuh akhir pertama Liga Eropa, Eintracht Frankfurt membawa kelebihan 1 gol menjelang aksi timbal balas kedua menentang West Ham United 6 Mei depan. Kelab Jerman itu menang 2-1 di Stadium London. Dalam satu lagi aksi separuh akhir pertama, RB Leipzig tundukkan Rangers 1-0. Sekian berita yang disunting oleh Haslinda Hassan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.